Salam sejahtera murid-murid. Dalam video ini, cikgu ingin berkongsi tentang teknik menjawab rumusan dua fokus. Kita mulakan dengan sedikit panduan menulis jawapan rumusan. Yang pertama, jawapan rumusan terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Yang kedua, jumlah markah bagi rumusan ialah 30 markah, iaitu terdiri daripada isi 20 markah dan bahasa 10 markah. Untuk bahagian isi, kita dapat lihat di sini bahawa pendahuluan 2 markah, 8 isi 16 markah dan penutup 2 markah. 同学们，让我们来看看怎么样来写rumusan的答案。首先，你要知道rumusan的答案一定是要有开头、内容和结尾。第二项就是rumusan的满分是30分，那就是内容20分和语文10分。内容方面，我们有一个开头、8个内容和1个结尾。Panduan ketiga, jawapan rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Dan yang keempat, jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei atau perenggan sama ada 3, 4 atau 5 perenggan。接下来就是rumusan的答案不可以超过120个字，和你的答案要写成段，那就是3段、4段或5段。Panduan kelima, calon perlu mengemukakan 8 isi yang lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. 同学们，这边你一定要知道的是，写rumusan的内容要写8个，你的内容一定是要从每个资料中拿的。还有就是内容也要包含每个焦点。Seterusnya yang keenam, murid-murid haruslah ingat bahawa fokus rumusan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Jadi, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan。同学们，在这边你们一定要知道的是，题目指示里是不会显示 focus， 它不会跟你讲要找怎么样的内容，因此你们本身要自己去认识全部资料中的焦点，那就是 focus。从这边你们一定要读所有题目中的资料，这样才能找到你的 fokus。 Baiklah murid-murid, demikianlah tadi sedikit panduan untuk murid menulis jawapan rumusan. Untuk mendapatkan maklumat yang lanjut dan panduan yang lebih lengkap, cikgu berharap murid-murid dapatlah menonton koleksi video rumusan iaitu siri 1, 2, 3 dan 4 ini, kerana panduan yang lengkap berserta dengan nota yang padat diberikan dalam siri video ini。同学们，刚才老师讲解的只是你们怎么样去写rumusan的答案。如果要得到完整的讲解和笔记，老师希望你们能观赏这边的4个影片。里面有足够的讲解和笔记，让你来更明白怎么样去写一个开头、内容
和结尾。Murid-murid, inilah arahan soalan rumusan. Kita baca bersama-sama ya. Baca petikan dan sajak dengan teliti. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan sajak. Jadi, daripada arahan soalan ini, apa yang boleh kita peroleh? Baik, sila perhatikan nota di bawah ini ya. Yang pertama, bahan rumusan ini terdiri daripada dua bahan, iaitu petikan dan sajak. Okay. Dalam ayat pertama telah dinyatakan baca petikan dan sajak. Jadi kita tahu soalan rumusan ini ada dua bahan. Yang kedua, daripada arahan yang kita baca tadi, kita dapati fokus ya. Fokus tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Oleh sebab itu, murid-murid ingat ya, fokus mesti dicari atau dikenapasti dalam semua bahan itu melalui bacaan. Tidak ada orang yang akan memberitahu kamu apakah fokus dalam setiap bahan, kecuali kamu sendiri yang membaca dan mengkaji bahan-bahan dalam soalan rumusan ini. 同学们，刚才我们读了这个题目指示，从这个4行的题目指示，你们最重要是要知道，我们的这一题，今天要讨论的这一题rumusan的题目，它的资料，它的bahan是有两种bahan，那就是petikan文章和sajak诗歌。怎么样知道？我们的第一行那边。第一句那边已经写给你看了的，叫你baca petikan dan arahan。第二项很重要的是 focus 或焦点，题目的焦点是没有在题目指示那边显示出来的，题目没有跟你讲什么 focus， 因此学生本身是需要去阅读这个文章和研究和观察其他资料，以便能分辨rumusan的焦点。Baiklah murid-murid, kita perhatikan bahan satu. Bahan satu terdiri daripada petikan. Baik ya, ini ialah perenggan satu petikan tersebut. Apabila kita telah siap membaca ayat-ayat dalam perenggan satu ini, kita dapat satu maklumat yang sangat penting. Terdapat ayat-ayat tertentu yang mempunyai kata kunci. Kata kunci ini sangat penting ya. Apabila kita membaca, kata kunci ini sangat penting kerana akan membantu kita mengesan fokus yang sesuai. Jadi kita perlu buat catatan semasa kita membaca ayat dalam setiap perenggan. Baik, murid-murid perhatikan, dalam perenggan satu ini, cikgu telah mengenal pasti 3 ayat. Okay, 3 ayat iaitu yang telah cikgu warnakan ya dengan warna coklat ini. Okay, ayat ini berbunyi, antara kepentingan industri batik di Malaysia ialah lambang semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Selain itu, industri ini membuka peluang pekerjaan kepada semua golongan masyarakat yang meminatinya. Pembukaan banyak kilang perusahaan batik di negara kita dapat mengelakkan masyarakat kita bergantung pada batik dari luar negara yang sudah lama meneroka bidang ini.
Baik murid-murid, ayat pertama itu ialah ayat fokus 1, isi 1. Maksudnya, 3 ayat yang cikgu baca tadi sebenarnya merupakan fokus pertama dalam petikan. Dan 3 ayat ini semuanya berkaitan dengan apa? Dengan kepentingan industri batik di Malaysia. Okey ya. Jadi perkataan itu kita dapat daripada ayat kepentingan industri batik di Malaysia. Jika murid-murid ingin menggantikan perkataan kepentingan dengan kelebihan ataupun faedah, masih boleh. Jika kamu kurang yakin, gunakan perkataan yang ada dalam petikan. Itu lebih selamatlah. Jadi perhatikan di sini kita dapat F1 isi 1, maksudnya ini isi untuk fokus 1. Seterusnya F1 isi 2 dan F1 isi 3. Perhatikan terdapat perkataan tertentu yang cikgu tidak ambil. Okey, contohnya F1 isi 2, cikgu tak ambil yang meminati kerana itu ialah huraian. Begitu juga dengan F1 isi 3, cikgu tak ambil yang sudah lama meneroka bidang ini kerana perkataan ini ialah huraian kepada isi tadi. 同学们，这个就是我们的 petikan 的第一段。我们的第一个资料是文章，文章有分2、3段。OK， 这边是这个是第一段。第一段里面，我们就是要一句一句的读。我们当作我们已经读过后了，我们是会看到有一些字，有一些造句，它带有相同的内容。在这边就是老师放可色的这些字。OK， 这些字其实是在讲 industri batik 这个 batik 的企业的重要性 kepentingan industri batik。所以我们读了这一个造句 F1 isi 1的，接着你又看到有 selain itu 又有 isi 2，还有接下来就是 isi 3，全部都是有关系跟 kepentingan industri batik， 因为有这些红红的字。Murid-murid perhatikan satu perkara penting yang perlu cikgu tegaskan di sini ialah kamu dapati terdapat ayat yang bermula dengan selain itu. Ini penanda wacana yang penting memberitahu kita ada isi seterusnya, isi baharu. Begitu juga dengan kata kunci yang cikgu warnakan merah, dapat. Apabila ada dapat, maksudnya isi ini ialah isi kebaikan ataupun kepentingan. Ingat ya murid-murid. Seterusnya bahan 1 petikan perenggan 2. Kita teruskan bacaan. Tengok ya ayat pertama dalam perenggan kedua ini. Selain itu, industri ini menyumbangkan pendapatan kepada negara. Kita ambil setakat ayat ini saja, frasa ini saja kerana bahagian di belakang tu kerana hasilnya dapat diekspor ke beberapa buah negara. Bahagian ini ialah huraian. Jadi kita tak mau tulis huraian ya. Kita hanya mau isi sahaja. Kita teruskan bacaan dan kita dapat lihat terdapat bahagian ayat yang berbunyi batik menjadi warisan negara dan dapat menonjolkan tradisi ini kepada masyarakat antarabangsa. Perhatikan perkataan dapat ya yang cikgu merahkan. Ini juga merupakan tip untuk mengesan isi kepentingan atau kebaikan. Okey, seterusnya batik turut menjadi tarikan industri pelancongan negara. Perkataan turut. Turut maksudnya sama juga. Maksudnya isilah, isi lain. Okey, isi baharu. Okey. Dan yang terakhir, industri batik melambangkan negara kita kaya dengan hasil kraft tangan. Ini ialah
isi ke-7. Jadi perhatikan, kita bukan saja dapat mengesan isi ya, isi tentang kepentingan industri batik, kita dapat beberapa kata kunci yang menolong kita mengesan isi tersebut. Iaitu kita ada penanda wacana yang cikgu merahkan ya. Selain itu, kita juga ada kata bantu ya, seperti dapat. Baik murid-murid, cikgu harap murid-murid faham ya bagaimana kita dapat kesan isi untuk fokus 1ini. 同学们，我们来看这个我们的第二段。我们第二段还是有4个有关 industry batik 的重要性的好处。OK， 首先第4个内容 isi 4啊 ，isi 4你看到为什么这个是内容？我们有一个 selain itu， 我们造句前面有 selain itu，selain itu 就是除此之外，意思讲这一句也是内容咯。OK， 然后我们再看 isi 5的，它有这个 dapat。OK， batik menjadi warisan negara dan dapat 可以什么？可以什么？就是它能做到东西，它的好处咯。接着就是isi 6里面有这个 turut 意思讲也成为也就是接下来的内容。还有就是我们的第7个 isi melambangkan negara kita kaya dengan hasil craft tangan。所以这个就是我们的第2段的4个内容，有关 kepentingan industri batik。Seterusnya murid-murid, ini ialah bahan 1 petikan perenggan ketiga. Okey, kalau tadi kita dapat 7 isi tentang kepentingan industri batik, kita perlu baca petikan perenggan ketiga ini untuk mengesan sama ada masih ada isi tentang kepentingan ataupun isi yang lain. Kalau ada isi yang lain, isi-isi itu akan menjadi fokus kedua ya, fokus kedua untuk bahan pertama kita. Baik, jadi ayat pertama kita dapat perkataan yang baru ya, iaitu usaha. Dalam usaha untuk memajukan batik, penglibatan generasi muda dalam industri batik perlu diberikan pendedahan serta pendidikan awal. Okey, istilah bagi melahirkan apa tu? Semua kita tak perlu, itu ialah huraian. Okey, jadi di sini kita nampak perkataan usaha dan kita dapat lihat perkataan yang cikgu merahkan tu, perlu. Perlu ya. Apa perlu buat? Itu usahalah ya. Okey, ayat seterusnya, Perbadanan Kraft Tangan Malaysia wajar mewujudkan program perantis dan melantik pembatik bertauliah di setiap negeri. Ini juga usaha ya. Dan di sini kita nampak perkataan wajar, maksudnya perlu, wajar. Satu jenis lah, satu kelompok perkataan yang menjadi tip untuk kita memilih isi usaha atau langkah. Dan seterusnya kita lihat ayat yang paling akhir. Okay. Pewujudan semula pusat latihan dan kemahiran kraft batik di negeri-negeri dapat menarik minat generasi muda. Okay, jadi ini juga usaha ya. Ini isi ketiga tentang usaha. Okay, jadi usaha untuk buat apa? Kita boleh ambil istilah usaha untuk memajukan batik, memajukan industri batik sebagai fokus 2dalam bahan 1ini。同学们，这个就是我们的文章的第3段，我们还是要继续读这个文章的第3段来看，是不是接下来的内容还是 kepentingan industri batik， 或者是另外一个焦点。刚才是第一个焦点 kepentingan industri batik。这个我们读了，发现到是另外一种焦点，不是 kepentingan。这边是写 usaha memajukan industri batik， 就是讲什么方法来发展这个 industri batik。
所以这边我们看到有isi 1, isi 2, isi 3。你们看到的是isi 1里面它有 perlu 这个字 ，perlu 需要必须，这个就是方法咯，这个就是找方法的内容，一定有这些必须这些字眼。第二个内容是 Malaysia wajar， 这个 wajar 也是一样，也是跟必须跟 perlu 同样意思，所以这个就是适合来用在方法的造句。OK， 然后我们的isi ketiga 就是这个造句，它讲pewujudan semula pusat latihan kemahiran kraft tangan di negeri-negeri， 所以我们有3个造句有关 usaha memajukan industri batik。Baik murid-murid, ini pula bahan 2 rumusan kita. Bahan 2 ini terdiri daripada sajak, ya, sajak lukisan alam. Baik, sajak ini terdiri daripada 3 rangkap dan dalam setiap rangkap terdapat baris yang telah cikgu hijaukan. Itu ialah isi, ya, itu ialah isi. Isi untuk fokus 2, iaitu usaha-usaha memajukan industri batik. Okay, kita dapat isi 1 dalam baris perkasakannya melalui ruang dan peluang. Isi 2 kita dapat daripada rangkap 2, iaitu di sekolah batik dibangunkan bersama. Dan isi ketiga dalam rangkap ketiga, wartakan tahta harus dijulang tinggi. Okey, jadi keseluruhannya terdapat 3 isi untuk fokus 2 kita dalam sajak ini, iaitu 3 usaha memajukan industri batik。同学们，这个就是我们的第二个bahan，第二个资料。这个资料是sajak诗歌。从每一段的诗歌，老师已经把有内容的那一行放青色了，所以你会看到这边有3个内容，这个内容是有关焦点2 focus 2的，那就是 usaha memajukan industri batik。Baiklah murid-murid, perhatikan jadual ini ya. Kita sediakan jadual ini untuk memudahkan murid-murid membuat pilihan isi yang tepat dan selamat. Baik, dalam bahan 1 terdapat fokus 1, iaitu kepentingan industri batik. Untuk kepentingan terdapat 7 isi. Okay, tadi kita dah bincangkan ya. Seterusnya, dalam bahan 1 juga terdapat fokus 2 tentang usaha memajukan industri batik. Dalam bahan 1 terdapat 3 usaha. Seterusnya, dalam bahan 2 iaitu sajak. Tadi ya, baru kita nampak. Dalam bahan 2 hanya terdapat fokus 2 iaitu usaha. Terdapat 3 isi. Jadi, dalam kedua-dua bahan ini, terdapat 2 fokus dan keseluruhannya terdapat 13 isi. Walau bagaimanapun, murid hanya perlu menulis 8 isi yang lengkap. Tetapi, kita perlu membuat pilihan yang tepat, ya, supaya kita dapat mengambil isi daripada setiap bahan dan isi kita juga menyentuh setiap fokus. Ini sangat pentinglah. Jadi, murid-murid perhatikan cadangan jumlah isi yang cikgu letak dalam kolom keempat ini. Okay, kita boleh ambil 6 kepentingan, 1 usaha daripada bahan 1 dan 1 usaha daripada bahan 2. Jadi, jumlahnya 8 isi. Ataupun kita nak tulis 5 isi kepentingan daripada bahan 1,
Ya, bahan 1 ada kepentingan. Kita ambil 5 isi. Seterusnya, dalam bahan 1 petikan tadi, kita ambil 2 usaha. Dan kita boleh ambil, dan kita perlu ambil 1 isi daripada sajak. Ataupun pilihan ketiga, murid-murid boleh tulis 4 kepentingan dari bahan 1, 2 usaha daripada petikan, dan 2 usaha lagi daripada sajak. Jumlah isi haruslah 8。同学们，从这个图表里面，你们会看到的是，我们的bahan 1有7个重要性。bahan 1也有3个方法，还有bahan 2那个诗歌有3个方法，总数是有13个内容，可是我们不能写13个内容在我们的鲁木上，我们只要选8个。要怎么样选呢？记得啊，学生必须写8个内容，你的内容是要从每个资料中拿的，当然你的内容也要包含每个焦点。那意思说，从bahan 1你有kepentingan一定要写，你可以写6个、5个或4个kepentingan。过后bahan 1的usaha你也是要写，你可以写1个，或者2个，或者 2个。接下来我们还有另外一个诗歌，诗歌里面也有方法，你都要写至少1个方法。所以同学们会看到的是，不管多少个bahan，多少个 fokus， 你都要从每个bahan那边写出你的内容，这样才是最安全的。Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat pendahuluan bagi soalan rumusan tadi. Pendahuluan kita masihlah bermula dengan rumusan ini membincangkan. Kemudian kita masukkan fokus 1, iaitu kepentingan industri batik di Malaysia. Dan kita masukkan fokus 2, iaitu dan usaha-usaha memajukan industri batik. Jadi di sini, murid-murid haruslah mengenal pasti semua fokus daripada ayat-ayat yang terdapat dalam petikan dan juga isi daripada sajak. Setelah kita dah kenal pasti semua isi, kita dapat fokus 1 dan fokus 2, barulah kita dapat menulis ayat pendahuluan yang lengkap. 同学们，现在是我们要看怎么样写开头的造句。我们的开头一定要由 rumusan ini membincangkan 开始，接着我们的 rumusan 这边是有2个 fokus， 我们就把2个 fokus 1再加 fokus 2，所以我们的答案就是 rumusan ini membincangkan， 把 fokus 1写上去，再加一个 dan， 再写 fokus 2，这样就会拿到2分的开头。Seterusnya murid-murid, ini pula ialah perenggan isi. Isi di sini oleh sebab ada 2 fokus ya. Jadi cikgu pecahkan isi menjadi 2 perenggan isi. Murid-murid juga boleh menggabungkan semua isi ini dalam satu perenggan ya. Okey, jadi kita perhatikan perenggan isi yang pertama tentang kepentingan industri batik di Malaysia. Jadi di sini cikgu telah memilih 5 isi. 5 isi. Cikgu telah nomborkan untuk memudahkan murid-murid lihat ya setiap isi tersebut. Seterusnya, perenggan isi yang kedua berkaitan dengan usaha memajukan industri batik.
Daripada bahan 1, cikgu ambil isi 6 dan 7. Dan daripada sajak, cikgu ambil isi ke-8. Batik dibangunkan di sekolah. Jadi murid-murid bolehlah menulis isi dalam bentuk perenggan begini. Dengan syarat ayat mesti lengkap. 同学们，这个就是我们的内容，鲁木山的内容。这边因为我们有2个焦点，老师就把内容分成2段，每一段都是1个焦点，所以我们的内容的第一段这边是 kepentingan industri batik， 老师选了文章的5个内容。第二段就是第2个焦点，方法usaha memajukan industri batik。第6和第7个内容是来自我们的文章，和最后的第8个内容是来自诗歌，就是要这样子写完整造句。Seterusnya untuk perenggan penutup ya perlu bermula dengan perkataan kesimpulannya. Jadi siapa, buat apa, mengapa. Jadi di sini kita boleh berikan cadangan ya. Yang berwarna biru ini ialah cadangan. Oleh sebab perenggan tadi melibatkan beberapa pihak, jadi kita pun boleh tulis semua pihak hendaklah bekerjasama memartabatkan kesenian batik di negara kita. Ini cadangan. Kenapa? Kenapa perlu beri cadangan ini? Kita sampai ke bahagian kedua, iaitu bahagian kesan ataupun harapan agar industri ini dapat berkembang maju. Ini ialah salah satu ayat penutup yang sesuai dan mungkin murid-murid boleh menulis ayat penutup yang lain. Yang penting mesti ada cadangan dan kesan ataupun harapan bersesuaian dengan tema kita tentang batik。同学们，这个就是我们的结尾，结尾就是这一句罢了。我们的结尾就是由 kesimpulannya 开始，接着就是我们要给一个建议 cadangan， 谁做什么。给了完 cadangan 就要写，就要加我们的期望。为什么要做这个cadangan？你的期望，你希望会得到什么？所以我们的penutup就是要有蓝色的部分和青色的这个部分，就是我们的建议和期望。Baiklah murid-murid, perhatikan di sini rumusan lengkap kita ya. Rumusan lengkap ini terdiri daripada 4 perenggan, iaitu perenggan pertama, pendahuluan, perenggan kedua, isi fokus 1, perenggan ketiga, isi fokus 2, dan perenggan keempat, penutup. Dan jumlah perkataan 110 patah perkataan. 同学们，这个就是我们的完整鲁木山的答案。我们的答案有分4段，那就是第1段是我们的开头，第2段是焦点1的内容，第3段是焦点2的内容，和第4段是我们的结尾。我们的字数是110个字。Baiklah murid-murid, demikianlah berakhirnya perkongsian cikgu tentang teknik menjawab soalan 2 fokus. Cikgu berharap perkongsian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman murid-murid tentang cara menjawab soalan rumusan. 同学们，老师分享有关怎么样回答rumusan 2个焦点的就到此。老师希望这个分享能帮助大家更理解怎么样去回答rumusan这个题目。
Murid-murid, kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Jangan lupa langgan atau subscribe channel cikgu ya. 同学们，我们下个影片再见。别忘了，你们要订阅老师的频道哦。拜拜。